Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 2 April bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama. Kerajaan bersedia untuk berbelanja besar demi menyelamatkan nyawa rakyat dan ekonomi negara akibat penularan pandemik COVID-19 sekarang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penularan wabak itu amat mencabar bagi kerajaan kerana membabitkan nyawa dan juga menjejaskan ekonomi negara. Kerana itu, katanya, memaksa kerajaan berbelanja besar untuk membeli ubat-ubatan, memastikan katil hospital mencukupi serta menambah bilangan doktor dan jururawat. Menurut Perdana Menteri, kerajaan telah membelanjakan antara RM7 bilion hingga RM8 bilion untuk menyelesaikan masalah COVID-19 dan jumlah itu tidak termasuk wang untuk pembelian vaksin. Tan Sri Muhyiddin berkata, kerajaan telah membuat tempahan vaksin dalam kuantiti yang besar kerana tidak mahu mengambil mudah nyawa rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program perjumpaan masyarakat Samarahan di Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak di Kota Samarahan, Sarawak hari ini. Perdana Menteri turut menyatakan rasa puas hati dengan proses program vaksinasi di Sarawak dan berjanji akan meminta Kementerian Kesihatan menghantar lebih banyak vaksin COVID-19 ke negeri itu. Pada masa sama, Tan Sri Muhyiddin berkata, meskipun berdepan situasi paling sukar dalam sejarah negara, berikutan penularan pandemik itu, rakyat kekal bersatu. Menurut Perdana Menteri, kerajaan terpaksa mengambil langkah mengimbangi nyawa rakyat dan kesan ekonomi kerana hampir semua sektor ekonomi terpaksa ditutup sehingga menyebabkan negara kerugian RM2.4 bilion. Katanya, kerajaan telah mengumumkan pelbagai pakej bantuan bernilai RM300 bilion bagi membantu golongan yang terkesan dan keadaan kini beransur pulih dengan hampir 100% sektor ekonomi sudah dibuka semula kecuali beberapa sektor seperti pelancongan. Mahkamah Shah Alam hari ini membenarkan reman seorang Lieutenant Colonel Tentera Darat dan seorang kontraktor selama 7 hari bermula hari ini. Tahanan reman itu bagi membantu siasatan kes rasuah berjumlah RM16,000 untuk kerja-kerja di sebuah kem di Selangor sejak 2019. Perintah reman itu dikeluarkan Majistrik Nur Faizah Abdul Sani terhadap kedua-dua suspek masing-masing berusia 47 dan 50 tahun. Menurut sumber, kedua-dua suspek ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor selepas hadir di pejabat agensi itu jam 4.30 petang semalam. Lieutenant Colonel itu merupakan antara pegawai tertinggi di kem tersebut yang meluluskan projek-projek membaik pulih kem itu. Siasatan awam mendapati suspek membantu kontraktor itu mendapatkan projek di kem berkenaan. Pegawai tentera itu kemudiannya meminta dan menerima suapan berjumlah RM16,000 daripada syarikat-syarikat kontraktor menerusi bantuan kontraktor berkenaan. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Dato' Alia Salim mengesahkan penangkapan itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Seterusnya, Mahkamah Tinggi menetapkan 20 Disember 2021 sebagai tarikh baharu perbicaraan dua kes sama fitnah difailkan penceramah bebas Dr. Zakir Naik terhadap Timbalan Kedua Menteri II Pulau Pinang Dr. P. Ramasamy. Dua saman yang difailkan secara berasingan pada Oktober dan Disember 2019 atas dakwaan Ramasamy mengeluarkan kenyataan fitnah membabitkan pendakwa bebas itu selain mengaitkan dengan isu kumpulan harimau pembebasan Tamil Ilm LTTE. Kedua-dua kes akan dibicarakan secara bersama kerana ia melibatkan defendant yang sama. Peguam Dato' Akbedin Abdul Kadir yang mewakili Dr. Zakir selaku plaintiff berkata, Hakim Dato' Muhammad Firuz Jafril menetapkan 20 hingga 22 Disember ini dan 14 hingga 17 Mac 2022 untuk perbicaraan kes itu. Beliau berkata pihaknya akan memanggil seramai 5 saksi termasuk Dr. Zakir untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes sama itu manakala defendant mengemukakan 6 saksi. Peguam itu juga berkata mahkamah menetapkan 22 November ini untuk pengurusan kes selanjutnya bagi pihak-pihak terlibat memaklumkan perkembangan mengenai dokumen yang telah disediakan untuk perbicaraan. Beliau memaklumkan perkembangan terkini kes tersebut kepada pemberita selepas pengurusan kes di hadapan Hakim Muhammad Firuz hari ini.
Pada 16 Oktober 2019, Dr. Zakir menyaman Ramasamy selaku defendant dengan mendakwa pada 10 April 2016, Ramasamy memfitnahnya apabila memanggil Dr. Zakir dengan gelaran yang tidak sopan di laman Facebook milik defendant. Defendant juga sekali lagi telah mengeluarkan kenyataan fitnah terhadap plaintiff pada 1 Oktober 2017 yang artikel mengenai dimuat di laman portal Free Malaysia Today. Empat sekeluarga terbabit dalam kemalangan selepas kereta yang mereka naiki melanggar pembagi jalan di Jalan Ampang semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya SCP Muhammad Farouk Ishak berkata, seorang wanita dan bayi perempuannya maut dalam kejadian sekitar jam 10 malam itu. Manakala suami mangsa berusia 34 tahun serta anak lelaki mereka berumur 4 tahun dilaporkan cedera ringan dan kini dirawat di Jabatan Kecemasan Hospital Ampang. Hasil siasatan awal mendapati kemalangan itu berlaku ketika kereta yang dinaiki mereka dalam perjalanan dari arah Ampang menghala ke Lembah Jaya. Sebaik tiba di lokasi, kereta tersebut hilang kawalan hingga terbabas lalu melanggar pembagi jalan dan masuk ke laluan bertentangan. Isteri pemandu terbabit yang berusia 28 tahun tersepit di tempat duduk penumpang hadapan dan disahkan meninggal di tempat kejadian. Manakala anak pasangan itu, iaitu bayi perempuan berusia 14 hari dilaporkan parah dan disahkan meninggal ketika menerima rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital Ampang. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki terpaksa menjalani pembedahan selepas saluran darah tangan kirinya putus akibat cubaan bunuh diri. Lelaki berusia 55 tahun itu dikatakan mengelar tangan kirinya menggunakan pisau potong roti dalam satu kejadian di rumahnya di Tokong Batu, Jelutong, Pulau Pinang semalam. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santong berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 9.05 malam sebelum sepasukan polis dikerah ke lokasi. Sebaik tiba, pihak polis menemui mangsa dalam keadaan berlumuran darah dan pemeriksaan mendapati lelaki tersebut menetap seorang diri serta tidak bekerja. Hasil soal siasat saksi yang juga sepupu kepada mangsa mendakwa, kali terakhir melihat mangsa keluar mencari makanan pada jam 2 petang. Bagaimanapun pada jam 8.45 malam, saksi menemui mangsa dalam keadaan berlumuran darah bersandar di dinding rumahnya bersama sebilah pisau bergerigi. Siasatan lanjut juga mendapati lelaki berkenaan merupakan penagih tegar serta mempunyai 8 rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Mangsa dikerahkan ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut dan doktor mengesahkan keadaannya serius. Kes disiasat mengikut Seksyen 309 Kanun Kesesaan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.